Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Test mic cakapnya. Okay, test mic. Boleh dengar ke? Minta komen sikit JM test mic ni. Jika okey, bagi tahu. Yang ni untuk apa? Ni off ke tak off ni? Okey, ada ke? Okey, alhamdulillah, syukur kepada Allah yang mana kita dihimpunkan pada hari Jumaat yang barakah ini. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Okey, ada suara dengar Okey, alright, dengar Okey, alhamdulillah. Okey, apa khabar semua warga TikTok, sahabat-sahabat JM dan juga warga IG. Okey, terima kasih yang bersama dengan JM pagi ni. Okey, tajuk pagi ni adalah terapi garam, bangkit semangat diri. Kenapa setiap hari JM suka sangat bercerita ataupun berkongsi tentang semangat diri. Okey, tanpa semangat ni kita tak boleh nak buat apa-apa you all tanpa semangat. Jadi sebab tu JM sentiasa mengiklankan ataupun sentiasa menyebut-jebut ataupun sentiasa berkongsi cerita tentang semangat ni, semangat diri ni. Bukan apa, takut bila semangat dia tak ada ni, semangat diri tak ada ni, takut kita sebab JM pernah mengalaminya sendiri Okey. Alright, so alhamdulillah pagi tadi JM dan juga staff juga tim Aura Rezeki Malaysia termasuklah Sabah, Sarawak dan juga Brunei, Singapura dapat berkumpul untuk membacakan surah Yasin. Semoga Allah suka apa yang JM dan tim buat. Semoga Allah suka, semoga Allah mengangkat setiap doa-doa dan juga ialah amalan-amalan kita InsyaAllah, amin. So mana yang hari ni yang belum baca surah Al-Kahfi, okey, hanya cuba-cubalah kan, lapangkan masa lagipun kita banyak duduk di rumah kan, lockdown ni, jadi kita banyakkanlah amal kita selain daripada kita bekerja daripada rumah. Itu amanah tu jujur dan amanah, sebab majikan sebab walaupun majikan tak nampak kita buat kerja di rumah, tapi Allah nampak kita. Jadi okey, waalaikumsalam semua warga Facebook Aura Rezeki Malaysia. Okey, JM bersama dengan Kak Lina. Waalaikumsalam Kak Lina, Nurul Yasmin. JM ada dengan Kak Yang, dengan Roha daripada Singapura. Okey, Kak Yang daripada Sabah. Okey. Alright, lagi siapa lagi ni? Dengan JM ni, JM ada lagi. Kita ada Isha. Kita ada Kak Ijan daripada Sabah. Kita ada Asha. Waalaikumsalam Asha. Kita ada Cik Puan Garam kita daripada Johor. Okay, kita ada Nur Azima Ahmad. Kita ada Nur Hafidah. Okay, ramai. Kita ada Khalijah hari ni. Kita ada Kak Ita daripada Kota Tinggi. Kita ada Noris. Hai Noris. Okay, ramai lagi kita ada bersama dengan JM pada hari ini. Okay, so warga TikTok semua. Okay, JM ada siapa ni? Raf Mama Okay, terima kasih doanya hari Jumaat ni. Terima kasih doanya. Terima kasih. Hai Aliza. Okay, lagi siapa yang dekat kita ada okay, ada a few lah yang ada dekat IG dan juga dekat TikTok. Okay, warga TikTok. Okay. Okay, alhamdulillah. Nanti tolong buat video sikit-sikit masa Dada tengah cakap
Okay, so hari ni JM bersiaran di 3 channel IG, TikTok dan juga Facebook. Jadi terima kasih kepada semua yang bersama dengan JM. Okay, pagi ni kita nak cerita pasal terapi garam. Okay, bangkit semangat diri. Setiap hari JM akan ingatkan. Dalam masa yang sama sebenarnya JM mengingatkan diri JM sendiri yang mana bahawa semangat itu penting untuk drive kita untuk meneruskan kehidupan kita. Tanpa semangat diri kita, kita tak boleh nak buat apa-apa kan. Seperti yang JM cakap lah kan, tanpa semangat walaupun hari ni ada orang bawa produk secara percuma pun, ada orang bawa tak apa-apa lah kan, produk yang minta kita, kononnya kita suruh buat jualan kan, tanpa modal, tapi semangat kita tak ada pun tak boleh juga. Jadi semangat ni penting ni ya. Semangat ni penting sangat-sangat kan. Okey, bagaimana nak bangkitkan semangat ni? Bagaimana nak bangkitkan semangat ni? Ada banyak caranya untuk bangkitkan semangat. Kita cari ikhtiar. Kita kena cari penawar. Kita kena ikhtiar. Bagaimana kita nak pulihkan semangat kita? Okey, sekali lagi JM minta yang mana yang bersama dengan JM, mungkin ada yang bekerja, yang tak boleh live bersama dengan JM. Okey, you just korang tekan aja button share kat situ. Nanti bila tengah hari, lunch hour ke ataupun waktu bila-bila yang anda free, anda boleh tengok balik JM punya live So boleh sebar-sebarkan jugalah bagilah kongsi-kongsikanlah live video JM ni. Sebab apa? Sebab banyak sangat perkongsian yang JM kongsikan kepada anda. Okey, so assalamualaikum semua yang baru bersama dengan JM. Okey, salam perkenalan. Izinkan JM memperkenalkan diri JM kepada yang baru berkenalan dengan JM. Okey, JM adalah JM Miss Wan. Okey, panggil sahaja JM. Okey, JM adalah pengasas untuk produk mandian. Okey, produk berasaskan garam. Ambil tisu satu. Produk yang berasaskan garam. Okey. Produk yang berasaskan garam. Okey, produk garam apa tu? Okey, produk garam mandian Aura Rezeki. Okey, alhamdulillah JM dah ada lebih kurang dalam 36 jenis produk yang berasaskan garam bukit. So mungkin ada yang di antara anda yang baru nak berkenalan dengan JM. Okey, JM sudah mengusahakan produk garam ni melebihi 7 tahun. So alhamdulillah. Okey, pengalaman bisnes. Okey, pengalaman bisnes ni alhamdulillah, syukur kepada Allah atas izin Allah Allah yang izin untuk JM melalui proses jatuh bangun dalam dunia perniagaan ni. Okey, alhamdulillah 18 tahun dah JM berpengalaman dalam dunia perniagaan. Okey, alhamdulillah. Okey, tapi masih lagi nak belajar, masih lagi mencari kekurangan diri masih lagi nak menambah ilmu insya-Allah. Okey, kita sama-sama lah sebenarnya kita sama-sama. JM bukan siapa-siapa. JM bukannya coach ke, bukannya cikgu ke, bukannya siapa-siapa lah. JM hanyalah wanita biasa yang aduh, hai kacau lah ni. Okey, JM hanyalah wanita biasa yang hanya berkongsi yang berkongsi pengalaman JM sendiri selama 18 tahun ni. Selama 18 tahun JM dalam bidang dunia perniagaan. So JM kongsikanlah JM kongsikan kepada anda. Okey. Alright. Okey, so itu ada lagi tentang JM. Okey, JM sudah berkahwin, mempunyai anak 3 orang. So umur masuk 45 tahun. Alhamdulillah, Allah izinkan. Allah izinkan. Jadi okey, salam perkenalan kepada yang baru di TikTok dan juga di IG. Okey, salam perkenalan di Facebook juga Okey, tajuk kita hari ini berbalik kepada tajuk kita, bangkit terapi garam. Okey, untuk bangkit semangat diri kita. Okey, tahun 2014
seperti yang anda tahu, mungkin ada di antara anda yang dah dengar cerita JM. Okey, JM telah diuji dengan kejatuhan perniagaan yang sangat-sangat teruk, sangat teruk ketika itu dengan hutang yang banyak. Bagi JM, hutang 180,000 tu banyak sangat. Banyak sangat. 180,000 tu hutang bukan hutang rumah tau, bukan hutang kereta. Itu adalah hutang JM pinjam, buat pinjaman peribadi dengan orang, bukan dengan bank, tapi JM banyak pinjam dengan orang. So ketika itu 2014 JM diuji, yang mana perniagaan JM ni, biasalah kita kan manusia yang kadang-kadang tu macam apa tau, yang kadang-kadang kita ni biar apa-apa asal bergaya. Pernah tak dengar apa tu, apa kata-kata tu kan, biar apa-apa asal bergaya. Bagi JM kan, JM dulu antara orang yang selalu fikirkan apa orang cakap nanti. Apa orang cakap nanti tentang kita. Aku ada buat bisnes dulu. Bukan maksudnya aku ada buat bisnes, tapi nak tutup bisnes tu, nanti orang cakap apa pula kan? Nak tutup bisnes ni nanti orang cakap apa pula. Tak apalah. Kayuh kan. So bila sebenarnya ialah Allah tak izin kan? Allah tak izin, hutang semakin lama semakin banyak kan? Lepas tu sebenarnya Allah bagi jentikan tu melalui JM, melalui orang lah yang mana JM masa tu JM ni orang yang sangat simpati tau dengan orang lain. Tak boleh kata tidak. Contoh kalau orang nak pinjam duit ke apa kan, JM antara orang yang macam tak boleh nak kata tak tolong. Nanti tak, kalau aku tak tolong kesian pula dia, nanti apalah dia cakap, nanti dia tak nak kawan dengan aku. JM antara orang yang suka sangat yang macam tu, yang berkisahkan apa orang kata tu. Apa orang kata tu sangat-sangat berkisahkan, sehinggakan menjerat diri sendiri. Yang mana masa tu JM pinjam duit dengan 3 orang. JM jarang-jarang share kan, tapi tak apa, JM sharekan kat sini supaya menjadi satu iktibar kepada yang mendengar pada hari ini. JM pinjam masa tu dengan 3 orang. Pinjam 30,000, 10,000, 10,000, 10,000, so 30,000. So yang seorang ni biasalah JM pinjam. Lepas tu biasalah kan kita pinjam JM, jenis yang pinjam ni bagilah IC lah, apa semua bagi. Buat agreement apa semualah. Sebab kita bukannya kita bukan orang nak menipu orang kan. Kita ni nak bantu orang. Orang tu nak pinjam duit kat kita, kita tak ada duit, tapi kita pula pinjam kat orang untuk bantu orang. Itu bodoh ke tak bodoh tu namanya. Tapi dulu JM tak tahu benda tu bodoh. JM tahu nanti aku bagi pinjam kat dia. Pertama aku dapatlah habuan dia sikit-sikit kan, macam keuntungan apa semua kan. Tak tahu tu, masa tu tak fikir tu tentang riba ke apa, tak fikir tu. So nanti aku pinjam, dia bagi aku upah. Itu satu. Yang kedua, nanti aku tolong bagi pinjam. Yang kedua, nanti kalau aku tak bagi pinjam, apa pula orang tu nak kata dengan aku? Apa pula nanti kan dia tak nak kawan dengan aku. Jenis yang macam tu. JM jenis yang macam tu. So dah pinjam kat 3 orang ni. Antara yang seorang tu dia duduk dekat Putrajaya. Tak apa, hari ni kalau dia ada menyaksikan JM bersembang pun tak ada masalah. JM memang cakap benda yang betul. Budak masa tu umur dalam 2014 tu umur dia dalam lebih kurang dalam 25 tahun lah. 25 tahun. So JM pinjam dekat dia 10,000, janjinya nak pulang sebulan. Tapi sebulan tak pulang, 2 bulan tak pulang, 3 bulan tak pulang. Sebab orang yang JM bagi pinjam tu pun dah tak ada dah. Maksudnya bila dihubungi tak jumpa, tak ada kan. Lepas tu tutup handphone apa semua. Jadi macam mana ni kan, mestilah marah. Mestilah orang marah kan, bila kita dah janji tapi kita mungkir janji. So memanglah marah. Jadi apa yang budak ni buat, budak ni dia sangat smart tau. Dia pendiam. Tapi masa tu JM punya pejabat JM ada dekat One Stop Center di, kalau yang mana yang tahu, di pusat hentian Kajang tu ada, kat situ adalah macam One Stop Center. Kat situ lah ada lembaga hasil, kat situ lah ada immigration, kat situ lah ada KWSP, kat situlah ada
Jabatan Kebajikan Masyarakat, kat situlah ada pejabat pendaftaran, semua government, semua kerajaan punya office kat situ. Jadi macam JM kat situ dah lama tau, dalam 7 tahun dekat situ. So bila terjadinya kes yang JM pinjam duit orang tak pulang, okey, apa yang budak perempuan ni buat, dia ambil gambar JM dekat Facebook. Ni gambar, ini Facebook lama lah, ni cerita pasal Facebook lama. Dia ambil gambar JM dekat Facebook, lepas tu dia print A3 size dan dia tampal dekat setiap floor tempat JM buka bisnes tu. Korang bayangkan, termasuklah dengan toilet. So apa yang dia tulis, berhati-hati dengan wanita ini yang tak nak bayar hutang. Ketika itu bila jiran depan telefon dia kata, "Kak, kenapa gambar akak banyak sangat dekat semua floor? Dekat toilet pun ada." Gambar pasal apa? Dia tunjuklah gambar tu, dia ambil, dia snap, dia tunjuk, dia kata, "Kak, gambar ni Kak, dia tulis berhati-hati dengan wanita ini yang tak nak bayar hutang." Pada saat itu, pada ketika itu, Allahu Akbar, hati, jantung semua dah rasa dah dekat lantai dah. Kan, Allahu Akbar, masa tu kan hanya Allah sahaja yang tahu ketika itu perasaan JM, ketika itu perasaan JM, Allahu Akbar, tak tahu nak cakap apa. Rasanya macam tak nak hidup dah, malu tu tak agak, sebab kita duduk dekat tempat tu bukannya setahun dua, bukannya sebulan dua, tapi dah hampir 7 tahun dekat situ. Semua orang kenal. Ada ke orang tak kenal muka JM yang lawa ni? Business woman paling lawa dekat hentian Kajang ketika itu. Saja gurau. Tapi di situlah bermulanya JM. Ya Allah, aku tak boleh nak tahu, malu. Dekat situlah JM mula apa? Mula tutup perniagaan JM disebabkan malu sangat. Tutup perniagaan JM. Dan dengan hutang yang banyak yang JM cakap tadi, 180,000 hutang dengan orang sahaja. JM tutup dan duduk kat rumah. Dipendekkan cerita, dekat rumah agaknya ada bahagia. Tak ada bahagianya. Orang cari sampai ke rumah nak minta hutang. Orang cari sampai ke rumah nak minta hutang dia. Masa tu pula kita pula dah tak ada bisnes. Bisnes dah tutup. Lepas tu buat perjanjian pula, minta suami kita bayar. Agak-agaknya suami kita suka, seronoknya tolong bayarkan hutang bini. Seronok suami. Seronok suami. Tak seronok ketika itu. Tak ada bahagia dalam rumah tangga. Cakap sikit mengamuk, cakap sikit mengamuk. Tak boleh, tak ada perbincangan langsung. Tak ada perbincangan langsung dekat dekat rumah ni, tak ada perbincangan langsung. So nak tak nak juga, ya Allah, agak-agaknya ketika itu semangat kita macam mana? Meninggi semangat kita. Semangatnya sampai ke lantai. Rasanya rebah dah, tak tahu nak buat apa. So alhamdulillah kita ni kadang-kadang lepas tu bila malam tak boleh tidur, gelisah, gundah gulana, pusing sana, pusing sini, risau. Cukup bulan nak bayar tu, nak bayar ni, nak bayar duit kereta, nak bayar hutang tu, nak bayar hutang kredit kad dan macam-macam lagi kan. So setiap bulan, maksudnya setiap hujung bulan ke mesti rasa macam berdebar-debar sebab apa? Sebab tadi itulah. Sebab nak bayar duit tu, nak bayar duit ni dengan bisnes dia tak ada apa semua kan. Tak tahu nak cakap apalah, ya Allah. Daripada situlah JM mula belajar untuk muhasabah diri. Kita ni sahabat-sahabat semua, apa yang kita perlu buat adalah kita kena banyak muhasabah diri. Kita tak boleh nak salahkan orang lain. Kita tak boleh nak menuding jari kepada orang lain. Kesilapan itu adalah kesilapan yang kita ciptakan sendiri sebenarnya. Bila kita yang ciptakan sendiri kesalahan kita, kita yang ciptakan sendiri kegagalan kita sendiri. Kita tak boleh nak tuding orang lain, orang tu salah, orang tu itu, orang ini. Tak. Kita hanya duduk muhasabah diri kita. Apa yang baik, apa yang buruk yang boleh kita lakukan. Daripada situ, sejak itulah JM mula muhasabah diri. JM mula muhasabah diri. Ya Allah,
aku ni jenis yang macam, yalah, macam ketika itu JM bahasakan lah, bahasakan JM berdoa kepada Allah. Aku ni selalu fikirkan yang tak ada. Fikirkan bisnes dah tak ada, fikirkan duit yang tak ada, fikirkan itu, fikirkan ini. Tapi apa yang ada sekarang, apa yang aku ada sekarang, contohnya apa yang JM ada ketika itu adalah anak-anak. Anak-anak masih bersama dengan JM. Suami JM yang walaupun marah macam mana pun tapi tetap membantu JM. JM masih ada rumah untuk tidur dengan selesanya. Masih lagi tidur dekat tilam yang empuk. Masih boleh lagi makan. Masih boleh lagi semua-semua tu. Ya, jadi kita ni bagi JM ketika itu, ya Allah, aku ni teruknya. Aku ni fikirkan yang tak ada, tapi tidak bersyukur dengan apa yang kau ada hari ni, yang kau bagi hari ni, yang ada bersama dengan kita. Selalu kita sibukkan benda yang tak ada, tapi kita kurang mensyukuri apa yang kita ada sekarang ini, ya, hari ini. Jadi daripada situlah JM mula muhasabah diri, JM mula mencari berikhtiar, bagaimana nak pulihkan semangat ni, macam mana nak pulihkan semangat ni, walaupun ada orang datang pun, walaupun ketika itu ada orang datang nak bantu, buat dropship adalah JM, tak payah nak modal-modal, aku tahu kau tak ada duit apa semua nak mulakan bisnes kan, pun tak boleh sebab semangat diri. Sebab tu tuan-puan, saudara-saudari, sahabat-sahabat JM di TikTok, IG, di Facebook, sebab tu selalu JM nyatakan, selalu JM kongsikan tentang semangat diri. Betapa pentingnya semangat diri ni untuk kita. Ya, Waalaikumsalam. Okey. Betapa pentingnya semangat kita ni, betapa pentingnya semangat kita. Jadi teruskanlah, teruskan, cari semangat tu. Usah kita biarkan di waktu-waktu sekarang ni, di waktu COVID-19 ni, di waktu lockdown sekarang ni, kita kena jaga kita punya semangat diri. Itu paling penting, jaga semangat diri. Sebab semangat diri ni lah yang akan drive kita untuk ke destinasi seterusnya. Jika tak ada semangat diri ni, korang, ya Allah, tak tahu nak cakap apa. Seolah-olah macam mayat hidup lah, yang hanya berserah aja, angguk-angguk dengan Allah. Angguk-angguk je, Yelah, tak apalah, aku serahlah kepada Allah dengan apa ujian yang kau bagi. Tapi dalam masa yang sama, percayalah you all, ujian Allah ini adalah kasih sayang Allah buat kita. Ujian Allah ini adalah dia nak tinggikan darjat kesabaran kita. Dia nak tinggikan level keimanan kita. Dia nak tinggikan level rasa kita ni. Sebab bila kita tak mengalami ujian itu, bila kita tak menghadapi ujian itu, kita tak ada level rasa tu. Rasa tu tak ada. Level sakit tu tak ada. Level kecewa tu tak ada. Level gagal tu tak ada. Sebab tu Allah bagi kita ujian. Sebab itu hidup ini adalah tentang ujian sebenarnya, tentang cabaran sebenarnya. Jadi semangat tu penting untuk drive kita ke destinasi yang seterusnya. Jadi teruskan sahabat-sahabat semua, yang mana kita cari semangat tu. Kita pulihkan semangat, kita pulihkan semangat. Jadi bagaimana nak pulihkan semangat? Kenalah selalu menciptakan benda-benda yang baik. Kenalah selalu bercakap baik-baik. Kenalah fikirkan yang baik-baik. So antaranya apa yang JM dapat ketika itu, memulihkan semangat diri melalui terapinya garam. Terapinya garam. Ketika itu JM pun tak tahu garam boleh menjadi terapi. Kenapa? Tak tahu, tapi aku mandi je. Ketika itu tak tahu pun saintifiknya garam ni ada banyak manfaatnya, ada banyak khasiatnya, ada banyak mineral ketika itu untuk badan. Tapi tak tahu. Sebab apa? Sebab kita nak adalah pulih semangat ni. Semangat diri tu penting untuk drive ke destinasi kita yang seterusnya. Ingat lagi kat JM. Terima kasih di TikTok, Terima kasih kepada semua yang bersama JM di TikTok. JM tak apa nampak sangat nak baca nama you all sebab kecil sangat.
di IG juga, terima kasih di Facebook juga. Okey, mohon sharekan video live video JM ini semoga apa yang JM cuba kongsikan pengalaman JM sendiri, the real story daripada pengalaman 18 tahun JM dalam bidang perniagaan, jatuh bangun, suka dan duka, JM kongsikan kepada anda semua supaya menjadi satu iktibar, menjadi 1000 inspirasi untuk anda bangkit dan terus meneruskan perjalanan anda ke destinasi insya-Allah. Jadi itulah melalui garam lah JM, asbabnya garam. Ketika itu JM mandi, ketika itu JM buat terapi, JM cari ikhtiar, cari penawarnya melalui asbabnya garam. Alhamdulillah, syukur ya Allah. Ketika itu Allah izinkan JM merasa khasiatnya garam tu dengan Allah bangkitkan keyakinan diri, Allah bangkitkan semangat diri, Allah bangkitkan Allah hadirkan ketenangan diri. Sebab tu bila kita tahu yang mana bila orang yang tenang itu akan menang. Jadi JM ketika itu ya Allah, JM tak tahu nak cakap apalah kan. Bermulalah dekat situ JM mulakan niat. Ya Allah, aku nak buat garam. Aku nak buat garam ya Allah. Asbabnya garam ya Allah, aku pulih. Asbabnya garam ya Allah, aku dapat semangat aku balik untuk aku teruskan perjalanan ke destinasi seterusnya. Asbab garam ya Allah, aku bangkit ya Allah. Asbab garam ya Allah, aku berkeyakinan tinggi ya Allah. So alhamdulillah itu nawaitu JM. Itu niat JM yang mana itulah niatnya untuk JM sebarkan khasiatnya garam mandian Aura Rezeki ni kepada umum. So alhamdulillah, syukur kepada Allah atas izin Allah. Atas izin Allah. Semua atas izin Allah. Bukan disebabkan garam kita rasa tenang. Bukan disebabkan garam kita rasa berkeyakinan. Bukan disebabkan garam semangat kita meninggi, semangat kita bangkit. Bukan. Asbabnya garam. Tak ada asbab tak berlaku. Tanpa izin dia, tanpa izin Allah tak berlaku tu semua. Jadi alhamdulillah, JM yakin yang tu. Allah yang mana kita jangan hanya berdoa sahaja. Allah minta kita ikhtiar. Kita cari penawar, kita cari ikhtiarnya. Jadi anda semua yang berada di rumah ketika ini, yang hatinya resah, bimbang, yang hatinya tak tenteram, Allahu Akbar, anda carilah penawarnya. Anda cubalah ikhtiar melalui produk mandian garam Aura Rezeki ni. Anda cubalah anda cuba. InsyaAllah anda akan merasai apa yang JM rasa hari ini. InsyaAllah Allah akan izin tu. InsyaAllah Allah akan izin. InsyaAllah Allah anda carilah anda cari. Dalam kita berdoa, kita juga ikhtiar. Kita juga cari ikhtiar, cari penawarnya untuk diri kita InsyaAllah Okey, selepas tu bila JM tahu yang mana JM mulalah bila menyebarkan produk garam Aura Rezeki, JM mula buat research. Kenapa lepas mandi garam ni JM rasa pening-pening? Kenapa lepas mandi garam ni JM rasa tak duduk, tak jejak ke lantai, macam terawang-awang? Ketika itu, lepas mandi garam tu, rasa macam terawang-awang. Kenapa ni? Sampaikan sehingga hari tu, JM pergi jumpa doktor. Doktor, saya tak tahulah doktor kenapa agaknya saya ni darah tinggi kot. Ke tak cukup darah? Sebab saya mula terawang-awang. Badan saya mula macam terawang-awang. Bila cek, darah tinggi ke kencing manis, tak ada ketika itu. Kata, kenapa So, barulah JM mula buat research yang mana, patutlah garam ni, garam ni dia badan manusia ni dia bersifat atom. Yang mana badan manusia ni dia bersifat atom tau. Dia atom ni adalah alright, JM cuba terangkan sikit lah kan secara saintifiknya supaya bagi mungkin ada di antara anda, apa kaitan mandi garam ni dengan rasa tenang, rasa kebangkitan balik, rasa semangat tu kan? Kenapa kan? Badan kita ni adalah atom. Atom ni adalah asas untuk semua jirib, semua jirib, dan charge akan jadi bila atom ni charge-nya adalah positif dan negatif. Charge atom ni akan jadi ion. Dia akan jadi ion negatif, ion positif. Sifat garam ni sangat halus. Dia boleh tembusi sel molekul tubuh. Dia mula, sifat garam ni
sifat garam ni dia sangat halus tau. Sangat halus. Bila kita buat mandi, dia akan masuk ke liang-liang roma kita. Dan mineral yang ada pada garam tu, potassium, magnesium, sodium, kalium, chloride, banyaklah ya. Kita ada 84 jenis mineral yang ada dekat garam tu, yang sangat-sangat bagus, yang diperlukan untuk tubuh badan. So sifat garam ni dia sangat halus, yang mana bila kita mandi, dia akan sampai tembus ke sel-sel badan kita, ke sel-sel darah kita. Dia sangat halus. Sebab apa? Sebab kaedah untuk air, menghaluskan air, JM tak ingat air apa ya, air isi pai ke apa benda, dia gunakan kaedah untuk haluskan air tu melalui ion ni lah, ion negatif. Okay. So jadi bila kita mandi, itu yang kita rasa ringan badan. Sebab mineral yang ada pada garam, pada garam tu, dia akan membuka ataupun dia akan memecahkan dia ataupun menceraikan ataupun membuka liang-liang tadi tu. Bila berlakunya macam tu yang badan akan ringan. Bila badan akan ringan, kita pun akan rasa segar, akan rasa nyaman. Kita tak berat lagi. Bila badan tu mula memberat, itu yang kita rasa lemau, malas, kita rasa sakit, kita rasa tak ada idea, macam tu, Okay. So jadi itulah kan, itu sifat garam sifat garam ni sangat halus. Sangat halus. Okey, dan JM akan bagi satu contoh lagi, yang mana kenapa ion negatif. Okey, you all jangan silap tau. Positive thinking, kita perlu sentiasa ada positive thinking. Ion negatif ni, okey, ion negatif itu untuk tubuh badan. Untuk tubuh badan. Positive thinking ni untuk apa yang kita fikirkan. Untuk fikir ni dia berbeza tau. Okey, dalam badan kita perlukan ion negatif tadi. Untuk merehatkan, untuk menaturalkan balik ion positif. Ion positif untuk menaturalkan balik ion positif. Kalau banyak terlampau sangat ion positif tu yang jadi lemah, tu yang jadi lemau. Sebab tu kita perlukan ion negatif. So bagaimana nak dapatkan ion negatif ni untuk tubuh badan kita? Okey, antaranya waktu hujan. Cuba you all tengok balik, bila waktu hujan, selepas waktu hujan, you all pergi ke laman. You all akan rasa macam, wow, nyamannya, hebatnya hari ni, bau hujan yang best. Itulah ion negatif. Itulah ion negatif. Ataupun anda pergi ke pantai. Bila anda pergi ke pantai, apa yang anda rasa? Anda rasa nyaman, anda rasa rehat, anda rasa nak tidur, kan? Dekat pantai. Ataupun anda pergi ke air terjun. Bunyi-bunyi air terjun tu anda rasa macam mana? Anda rasa macam sejuk, menyejukkan, merehatkan, menenangkan. Itulah ion negatif, itulah yang ada pada garam. Jadi tak perlulah kita zaman-zaman COVID sekarang, kita pun tak boleh nak keluar, tak boleh nak cari air terjun, tak boleh nak pergi tepi pantai. Tak boleh nak pergi tepi pantai. So apa yang kita perlu buat adalah amalan mandi garam tu dekat rumah. So senang je, mudah je, bagi garam tu. Amalan mandi garam tu. Okey, so inilah produk garam JM. Inilah yang JM amalkan, produk garam mandian Aura Rezeki. Boleh je tengok dekat mana-mana page Aura Rezeki Malaysia, ataupun you all Google aja dekat YouTube tu, banyak sangat informasi-informasi tentang produk garam Aura Rezeki ni. Anda juga boleh je terus direct dengan Master Stokis Ejen JM seluruh Malaysia. Ada dekat Sabah, dekat Sarawak, dekat Brunei, dekat Singapura, anda boleh terus je dekat mereka. InsyaAllah mereka akan bagi servis yang terbaik untuk anda. Jadi amalan mandi garam ni bagus waktu-waktu sekarang. Sebab tu selalulah JM kongsikan, yang mana dekat TV3 baru-baru ni, dekat berita TV3 atau berita pukul 8. Okey, orang Poland menggunakan terapi garam ni,
untuk bekas-bekas pesakit COVID. You all, nauzubillah, kita tak nak minta Allah jauhkan kita daripada kita dapat sakit COVID tu jauhkan kita. Mana mereka yang mengalami mereka perlu mententeramkan jiwa mereka. Mereka perlu cari semangat balik. Melalui garam ni lah terapinya. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Jadi itulah. Dan sekarang ada syarikat yang mengeluarkan cat yang ada ion negatif. Okey, cat yang ada ion negatif dekat rumah. Bayangkan cat sendiri pun dah di value added kan dengan kaedah menyuntik ion negatif untuk dekat rumah. Supaya apa? Supaya rumah menjadi tenang, kawasan rumah menjadi merehatkan, menenangkan. Ada pernah syarikat tu buat ujian yang mana ada satu bilik tu dicat dengan menggunakan kaedah ion negatif, yang mana budak tu, baby tu nangis, masuk je dalam bilik tu, relax je, senyum je, berhenti menangisnya. Itulah ion negatif. Betapa pentingnya ion negatif tu untuk tubuh badan kita. Jadi anda carilah penawar dan juga ikhtiar untuk bangkitkan semangat diri kita tadi. Dan sekarang juga ada syarikat yang mengeluarkan ionizer. Ionizer tu bukan sikit-sikit duit tu. Ada yang 1,000 lebih, malah ada yang 4,000 lebih kan. Jadi kalau you all tengok selalu kenapa JM suka sebab lampu garam ni dia mengeluarkan ion-ion negatif. Dia mengeluarkan ion-ion negatif melalui haba yang kita letak mentol kat dalam ni. Mentol dia adalah E14 yang mana dia mengeluarkan haba, sebab tu dia panas. Okey, sifat garam bukit ni dia tak macam garam laut biasa. Okey, garam laut biasa bila waktu panas dia dia akan mencair. Garam tu akan mencair, dia akan jadi melting. Tapi garam bukit ni dia punya sifatnya bila waktu sejuk dia akan mencair. Waktu panas dia akan mengering. Sebab tu lampu garam ni bila dalam keadaan yang panas macam ni dia tak melting, dia tak mencair. Dia tidak mencair, dia akan kering aja. So kat sini bagusnya, inilah yang produce untuk ion negatif untuk persekitaran rumah kita. Sebab tu ramai sangat yang menggunakan lampu garam aura rezeki ni, lampu garam bukit ni. Mana yang tahu, ya Allah, mereka cari mana yang ada baby yang baru melahirkan, mereka cari garam ni. Mana yang stres bekerja, penat bekerja, anak-anak stres. Jangan kata anak-anak tak stres tau. Jangan kata anak-anak tak stres dekat sekolah, dekat rumah. Sekarang ni pun mak ayah yang stres. Sebab apa? Sebab PDPR ke apa benda lah. JM tak ada anak yang sekolah tau. Sorry lah tak ambil tahu sangat. Tapi itulah kan. So jadi stres sangat tau. Bukan tak stres. Jadi Alhamdulillah garam ni dia dapat membantu untuk menaturalkan persekitaran kita, memberi ion-ion negatif kepada kita, kepada rumah kita, bilik kita, ruang tamu kita, persekitaran rumah kita. Letaklah dekat dapur, dekat tempat TV, Dan satu lagi, kita terdedah, badan kita terdedah oleh radiasi. Handphone sepanjang masa dekat tangan. Sebab tu lama-lama pegang handphone kita akan rasa macam kebas-kebas. Sebab saraf dah mula rosak. Saraf dah mula rosak. Banyak sangat radiasi. Kita tak detoxkan, kita tak mandi garam kan. Jadi kena. Lepas tu kita pula pegang handphone, pegang laptop setiap hari. Lepas tu TV. So itu semua menghasilkan radiasi yang tak bagus untuk sel-sel tubuh badan kita. Sebab tu pentingnya ion-ion negatif ni untuk tubuh badan. Jadi garam bukit sangat bagus untuk menaturalkan ataupun untuk terapi kepada tubuh badan kita. Okey, kat sini JM minta tolong kepada anda semua. Okey, yang mana minta tolong sharekan live JM ni.
Okey, dan terima kasih kepada TikTok semua, warga TikTok, IG yang bersama dengan JM ya, Facebook. Okey, kat sini JM nak cerita tentang okey, satu lagi. Garam bukit ni, ya, garam bukit ni boleh melembutkan salur darah. Tapi kan JM ada orang cakap garam ni kan, garam ni boleh buat jadi darah tinggi. Garam boleh buat jadi darah tinggi. Okey. Dia sebenarnya yang ada pada garam yang berlebih sangat sodium, dia tak boleh tahu sebab garam laut banyak sangat sodium dekat garam tu. Banyak sangat sodium. Jadi kita tak boleh banyak sangat tahu sodium ni kita tak boleh banyak sangat sebab tu akan jadi darah tinggi dan sebagainya. So garam bukit dia tak ada. Garam bukit dia sangat natural. Yeah, dia ada sodium juga tapi sodium tu yang diperlukan untuk tubuh badan kita, yeah. Okey, kenapa penting sangat mineral ni untuk tubuh badan kita? Sebab mineral ni dia adalah untuk menjadikan badan kita stay healthy. Stay healthy. Mineral ni dia akan menjaga tulang kita, dia akan menjaga pundi kencing kita, dia akan menjaga hati kita, otak kita untuk menghasilkan enzim dan juga hormon. Itu penting sangat mineral ni. Sebab tu garam bukit, mineralnya apa yang ada dekat garam bukit, 84 jenis mineral yang ada pada garam bukit itu, okey, itu diperlukan untuk tubuh badan. So antara salah satu mineral yang ada juga adalah sulfur. Sulfur ni dia adalah ejen mineral untuk melambatkan proses penuaan kita. Okey, dia akan menghaluskan kulit kita, mencantikkan kulit kita. So bagusnya sebab tu pengamal mandian garam ni ada yang biasalah JM selalu kenalah kan. Ada yang tanya JM ni, JM umur baru berapa, 28 tahun kan, pun ada juga yang 23 tahun pun ada juga. 23 tahun tu anak JM. JM dah 45 tahun. So bukan JM aja, pengamal mandian garam ni ya Allah, sangat-sangat awet muda. Alhamdulillah ya, atas izin Allah. Sebab apa? Sebab ada mineral sulfur tu dalam garam bukit itu sendiri. Jadi no wonder lah semua pengamal garam bukit ni awet muda. Jangan jealous kan. Okey, kat sini JM nak share tentang 5 nutrisi badan yang diperlukan adalah badan, iaitu karbohidrat, protein, fiber, vitamin dan mineral dan juga air. So jadi yang keempat tu vitamin dan mineral itulah yang ada pada garam bukit tu sendiri. Okey, alhamdulillah ya. Okey, contohlah kan bagi anda yang mungkin susah nak minum air kan, kita kadang-kadang JM sendiri pun susah lah nak minum air putih tu. Apa yang JM buat? JM ambil sedikit garam, garam bukit. Okey, garam bukit tu JM masukkan ke dalam air dan minum, ataupun ambil je satu kemam-kemam. Okey, untuk pengetahuan you all, produk garam bukit JM ni bukan untuk makan Okey, insya-Allah dalam masa terdekat ni JM akan keluarkan garam makan untuk anda amalkan secubit garam untuk diletakkan dekat mulut anda, ataupun anda boleh ambil secubit untuk buat air. Untuk buat air. So jadi bila kat situ bila kita ambil garam ni, kita akan sentiasa rasa haus, macam kita makan jajan. Bila kita makan jajan tu, kita sebab dah nak habis bateri. Bila kita makan jajan tu, okey, kita akan cepat haus kan. Lepas tu kita banyak minum, betul? Macam itulah juga garam. Garam ni boleh untuk meningkatkan kita untuk minum air yang banyak. Jadi boleh amalan makan garam tu, insya-Allah JM akan keluarkan. Ada soalan, apa tu soalannya? Jenis garam apa yang kita nak tahu yang sesuai dengan kita dan berapa scoop minimum? Okey, alright.
Okey, sebenarnya ada JM ada soalan soalan tadi yang JM bacakan tu. Okey, jenis garam apa yang kita nak tahu yang sesuai dengan kita, dengan tubuh badan dia, dan berapa skop minimum. Okey, semua garam semua sifat garam dan fungsi garam tu sama je. Walaupun JM ada beberapa jenis produk garam mandian, okey, semua garam punya khasiatnya sama, tak ada beza, tak ada kurang pun. Yang membezakan adalah value added dia. Okey, untuk garam yang ni ada lagi tak botol-botol garam? Okey, untuk garam yang ni JM adunkan dengan bunga mawar. Bunga mawar yang memang menyenangkan bau dia, semua orang sukakan mawar, so JM value added. Okey. Ada yang cakap JM, lelaki lah, especially lelaki, bila JM keluarkan produk aurat, actually sebenarnya produk aurat rezeki ni yang bunga mawar ni boleh je lelaki perempuan boleh pakai. Lelaki perempuan boleh pakai. Cuma kadang-kadang lelaki ni ada yang sensitif sangat. Dia kata nanti JM bila mandi garam yang berbunga-bunga ni aku jadi lain pula. Jadi lembut pula, au-au gitu. Katanya macam tu. Sebab itulah JM keluarkan produk untuk khusus untuk para lelaki sukses maskulin ni dengan bauan-bauan yang sangat-sangat ketegasan tu ada. Yang ni untuk maskulin. Jadi okey. So sebenarnya semua garam tu sama je. Boleh je nak pakai garam apa-apa. Cuma bagi JM untuk permulaan anda boleh je gunakan garam yang merah ni. Harga dia cuma RM40 sahaja. Tapi sekarang ni kita ada promosi sepanjang lockdown ni, harganya RM35 sahaja. Boleh cepat-cepat PM je mana-mana ejen kita. RM35 sahaja. Untuk yang romantika ni, ini diadun dengan bunga mawar merah jambu. Okey. Harga dia RM45. Sama jugalah yang maskulin ni pun harganya RM45. Kita ada 6 jenis produk garam. So untuk garam ni sifat dia semua sama je. Boleh je. Tak kisah you all nak guna yang mana. Cuma ikut value added mana yang you all suka. Ada yang suka bunga ros, ada yang tak suka bunga ros, ada yang suka yang lady million. Boleh juga. So ada beberapa bau. Ada yang 5 purut pun ada. Ada yang 5 purut pun ada. So okey. Okey, jadi itulah kan. Alright. Okey, itulah sedikit tentang produk garam kita. Kenapa garam ni? Okey, secara saintifiknya, okey, sebab JM tak selalu tak cakap pasal saintifik kan. So hari ni mungkin ada yang tanya-tanya, ngarutlah garam ni kan boleh dapat hati relax, tenang, boleh macam menaturalkan emosi. Ya ke? Apa kaitannya? Okey, hari ni JM cerita sedikit tentang saintifiknya. Mungkin ada yang nak tahu logiknya kan. Okey, jadi you all semua pentingnya semangat diri ni untuk drive anda ke destinasi yang seterusnya. Jadi waktu-waktu sekarang jaga semangat diri anda. Okey, jaga semangat diri anda. Amalan mandi garam ni anda cuba amalkan InsyaAllah dia dapat membantu dengan asbabnya, dengan izin Allah dapat membantu anda untuk anda kekal positif, untuk anda kekal happy, untuk anda jangan kata pula mandi garam ni masalah hilang. Jangan pula lepas mandi garam ni hutang habis tiba-tiba je kan. Tak boleh macam tu. Nanti you all kata mandi garam ni syirik pula kan. Kalau boleh mandi garam je hutangnya boleh habis dengan sendirinya. Mandi garam hatinya boleh tenang. Tak boleh macam tu asbab sahaja dengan izin Allah. Kita tetap kena juga berdoa kepada Allah. Kita tetap juga kena ambil wuduk bersolat kepada Allah. Kita tetap juga buat amalan-amalan soleh tu insya-Allah insya-Allah. Dan dalam masa yang sama kita ikhtiar dan cari penawar untuk kebangkitan diri kita sendiri, untuk semangat diri kita sendiri, yang mana semangat tu sangat-sangat penting untuk kita. Jadi terima kasih
kasih banyak-banyak kepada semua yang bersama dengan JM. Kita pun dah nak 1 jam dah bersama. So minta maaf semua ya, ambil masa you all hari ni. Dan untuk besok kita tak ada live. Sabtu Ahad kita tak ada live. Tengoklah, mungkin JM akan buat dekat live Facebook personal ke. Tapi untuk yang personal-personal ajalah. Mungkin masak ke, mungkin tengok bunga ke, main dengan kucing ke. Tak tahulah lagi. Okay, so jadi boleh follow JM. Yang mana yang baru bersama dengan JM, follow di Facebook JM Miswan, ataupun di IG JM Miswan, ataupun di page JM Miswan, ataupun di page Aura Rezeki Malaysia, ataupun di Instagram Instagram Aura Rezeki Official. Jadi terima kasih kepada anda semua. JM sentiasa mendoakan moga kita sama-sama sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada penyakit-penyakit yang berbahaya. Antaranya adalah penyakit COVID-19. Semoga kita dijauhi daripada penyakit-penyakit itu. Sebab apa? Sebab sekarang ni kita berperang dengan penyakit-penyakit, dengan askar-askar yang kita tak nampak. Betapa ramainya emosi-emosi yang kat luar sana yang banyak terganggu disebabkan COVID-19. Ada di antara kita yang hilang pekerjaan, ada yang di antara kita yang hilang gajinya tinggal separuh, ada yang tak ada gaji, lockdown ni lagi ada yang 14 hari tak ada gaji. Allahu Akbar, emosinya sangat-sangat terganggu. Jadi JM sangat-sangat ingin membantu anda, menyarankan untuk anda, bagi peluang pada diri anda, rundukkan ego sikit, anda ambillah, ikhtiarlah mandian garam ni untuk emosi diri anda, untuk menaturalkan emosi diri anda, untuk kebangkitan semangat diri anda. Semua JM dah lalui, JM lalui sendiri, benda-benda yang sama seperti anda, risau, bimbang, semua ada, tak boleh tidur malam, banyak fikir, semua ada. JM sendiri dah melalui. Jadi JM berharap sangat, apa yang JM kongsikan ni, ambillah sebagai iktibar, ambillah sebagai inspirasi, untuk anda bangkit dan berjaya, untuk anda meneruskan perjalanan destinasi anda seterusnya, insyaAllah. Jadi terima kasih banyak-banyak semua bersama dengan JM. Jumpa lagi insyaAllah hari Isnin nanti jam 11 pagi dengan tajuk yang lain, insyaAllah. Jadi selamat maju jaya. JM doakan semoga rezeki anda berlimpahan hendaknya, semoga kita istiqamah dalam melakukan amal soleh, dan semoga Allah mengangkat doa-doa dan memakbulkan setiap niat dan hajat kita. Amin. Okey, jumpa lagi semua. Assalamualaikum. Bye. Bye semua.